pekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Video bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan Everest ingin membentangkan video mini projek Tamadun Islam dan Tamadun Asia yang bertajuk Sumbangan Tamadun Melayu. Dengan itu, saya ucapkan selamat menonton. Selamat sejahtera, saya Sivisita Silgumar akan membentangkan lokasi dan pengenalan Tamadun Melayu. Tamadun Melayu merujuk kepada sebuah tamadun yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang secara luasnya digolongkan sebagai kumpulan orang Melayu. Ianya muncul di alam Melayu sebelum kedatangan Islam. Begitu juga dengan kerajaan yang wujud sebelum kedatangan Islam seperti Funan, Champa, Sriwijaya, Angkar, Majapahit, Kedatua dan Gangga Dua perkara penting yang mewarnai tamadun wilayah ini ialah bahasa Melayu dan agama Islam. Kedudukan alam Melayu yang strategik telah menarik minat pelbagai kuasa besar. Tamadun Melayu merujuk kepada masyarakat yang mempunyai susunan struktur yang kompleks dengan raja sebagai pemimpin, golongan ulama, pembesar, pedagang dan petani. Masyarakat Melayu sudah bertapak di kawasan Asia Tenggara sekurang-kurangnya 5,000 tahun dahulu. Asas kepada kemunculan tamadun dan susunan masyarakat kompleks dibentuk dengan penguasaan teknologi pertanian. Setiap tamadun akan mempunyai tokoh-tokoh yang tersendiri. Tokoh-tokoh inilah yang membina tamadun Melayu. Antaranya Hamzah Fansuri, Raja Ali Haji dan Abdullah Munshi. Hamzah Fansuri adalah seorang penyair yang lahir pada akhir abad ke-16. Lahir di Pancur, Sumatera Utara, namun ada juga yang berpendapat bahawa Hamzah dilahirkan di Shahnawi, iaitu di Ayutthaya. Hamzah telah mengembara di pelbagai tempat dan dapat menguasai bahasa Arab dan Parsi. Selain juga, beliau fasih dalam bahasa Melayu, iaitu bahasa ibundanya. Raja Ali Haji atau nama sebenarnya Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad. Beliau dilahirkan di Pulau Penyengat di Kepulauan Riau pada 1808. Beliau merupakan ulama, ahli sejarah serta pujangga Bugis Melayu dan pencatat pertama dasar-dasar tata bahasa Melayu. Antara karyanya ialah Gurindam 12 yang diterbitkan pada tahun 1847 yang menjadikan pembaharu arah aliran kesusasteraan pada zamannya. Yang terakhir, Abdullah Abdul Kadir Munshi atau dikenali sebagai Abdullah Munshi. Beliau dilahirkan pada 1796 dan dilahirkan di Melaka. Merupakan pelopor dalam bidang persuratan bahasa Melayu secara amnya, terutamanya dalam penerapan kewartawanan dalam penulisan bahasa Melayu. Beliau mendapat gelaran sebagai Bapa Sastera Melayu Moden. Beliau juga mendapat gelaran Munshi iaitu dari bahasa Parsi yang bermaksud pendidik atau guru kerana kebijaksanaannya. Beliau meninggal dunia di Mekah pada 1854. Ketika mengerjakan haji. Pengasas utama dalam pembentukan tamadun Melayu ialah agama Islam. Agama Islam telah menjadi agama rasmi sebagaimana diperuntukkan dalam perkara 3 Perlembagaan Persekutuan. Selain itu, tamadun Melayu juga telah menjadi semakin mantap dengan kedatangan Islam dan kewujudan adat istiadat Melayu. Berlaku proses Islamisasi di alam Melayu. Antara ciri unik yang terdapat di dalam tamadun Melayu ialah kewujudan sistem perundangan yang jelas dan teratur serta sistem nilai melalui etika dan moral yang berwibawa. Selain itu, ciri lain yang terdapat dalam tamadun Melayu ialah kewujudan sistem organisasi sosial dan institusi sosial yang kukuh dalam bidang pentadbiran, bidang ekonomi, bidang politik, bidang pendidikan, agama dan sebagainya. Seterusnya, ciri unik lain tamadun Melayu ialah kemajuan ilmu pengetahuan melalui lahir dan
berkembangnya daya kreativiti dalam penciptaan sains, teknologi, kesenian, kesusastraan, falsafah dan sebagainya. Akhirnya, ciri unik tamadan Melayu ialah penggunaan sistem tulisan, komunikasi dan bahasa yang sama seperti bahasa Melayu. Seterusnya, sumbangan tamadun Melayu turut dapat dilihat melalui pencapaian dari segi bahasa iaitu Jawi, kaligrafi khat, bahasa Melayu dan sastera. Mengikut sejarah, kedatangan orang Arab dan proses Islamisasi di tanah Melayu suatu ketika dahulu telah membawa kepada kemunculan tulisan Jawi. Perkara ini sememangnya tidak dapat dinafikan memandangkan sumber utama orang Islam adalah Al-Quran yang hadir dalam bahasa Arab. Bagi tujuan penyebaran dan pendidikan, para pendakwah Arab ketika itu perlu menulis dan menterjemahkan Al-Quran dan buku-buku agama lainnya dari bahasa Arab ke bahasa Melayu, dan dengan itu lahirlah manuskrip dalam tulisan Jawi yang lebih dikenali sebagai Kitab Kuning. Seterusnya, terdapat 31 huruf yang diambil daripada bahasa Arab. Walau bagaimanapun, bagi penyesuaian ejaan dengan bunyi dan sebutan, orang Melayu telah menambah 6 lagi huruf baru seperti ca, pa, ga, nga, va dan nya menjadikan keseluruhan 37 huruf yang terdapat dalam sistem tulisan Jawi. Penggunaan tulisan Jawi dengan meluas dapat dilihat dalam penulisan dokumen-dokumen penting seperti Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor dan pada penemuan batu bersurat di Kuala Terengganu. Bukan itu sahaja, dengan berkembangnya sistem tulisan Jawi, maka lahirlah sastrawan negara seperti Tun Sri Lanang dan Syamsuddin Al-Sumaterani. Seni kaligrafi khat turut sama berkembang sehingga terbahagi kepada 6 jenis iaitu khat nasakh, khat tuluth, khat diwani, khat kufi, khat farsi dan khat riqa'ah. Bahasa dan kesusastraan. Bahasa Melayu. Perkembangan bahasa Melayu semakin meluas di Asia Tenggara bermula pada abad ke-14 sehingga akhir abad ke-18. Menerima pengaruh yang besar dengan kedatangan agama Islam, perkembangan bahasa Melayu bertambah teguh dan penyebarannya semakin meluas di Asia Tenggara. Tulisan Jawi dan Arab diperkenalkan oleh orang-orang Melayu. Penggunaan tulisan Jawi telah diperkenalkan dan digunakan oleh orang-orang Melayu ketika itu, sementara itu tulisan Arab telah diperkenalkan. Perubahan dari segi bahasa boleh dilihat apabila masyarakat Melayu menyesuaikan perkataan Arab kepada bahasa Melayu. Perubahan ini dipermudahkan setelah tulisan Arab diubah suai dan dikenali sebagai tulisan Jawi. Bahasa Melayu digunakan untuk menulis kitab-kitab agama, hikayat-hikayat, undang-undang dan pentadbiran. Melalui sistem tulisan ini, bahasa Melayu dapat memainkan peranan lebih penting apabila ianya digunakan untuk menulis kitab-kitab agama, hikayat-hikayat, undang-undang dan pentadbiran. Hal ini menjadikan bahasa Melayu sebagai lingua franca dalam kalangan pedagang. Sastera Melayu berbentuk prosa dan puisi. Prosa merupakan karya dalam bentuk esei atau karangan untuk menjelaskan satu perkara. Puisi pula merupakan karya yang memaparkan kemahiran bahasa dan penggunaan bahasa yang indah melalui rima bunyi yang tertentu. Sastera prosa Melayu dapat dilihat pada naskah Melayu. Penulisannya meliputi pelbagai bidang seperti ketatanegaraan, pemerintahan, perubatan, undang-undang, agama Islam, ilmu falak, petua dan lain-lain. Saya akan menyampaikan pencapaian seni bina tamadun Melayu dari segi ciri-ciri rumah Melayu dan susun aturannya. Seni bina rumah Melayu dapat dilihat dengan teknologi binaan yang ringkas dan mudah, menggunakan bahan-bahan dari alam semula jadi yang diperolehi dari hutan. Rumah Melayu boleh dilihat dengan ciri binaan dan bahan binaan seperti daun nipah, ijuk, rumpia dan petam untuk atap atau bumbung. Kayu digunakan sebagai struktur utama seperti tiang, alang, rasuk, lantai dan dinding. Lampik tiang pula dibuat daripada batu. Rumah Melayu juga jarang menggunakan paku besi, biasanya hanya dipaksa dengan kayu.
Susun atur rumah Melayu mempunyai 3 bahagian. Bahagian depan dipanggil sebagai serambi, bahagian tengah yang disebut rumah ibu, dan bahagian belakang yang dikenali sebagai rumah dapur. Bumbung rumah yang curam dan unjurannya lebar bagi melindungi rumah daripada tempias hujan dan sinaran langsung matahari. Badan rumah pula dipenuh dengan bukaan jendela dan kekisi ataupun ukiran tebu yang mengalakkan peredaran udara. Pembinaan rumah Melayu yang agak tinggi memberikan satu ruang di bawah rumah. Kedudukan lantai yang tinggi dapat mengatasi kelembapan tanah. Di samping itu mencegah ruang ditenggelami air jika berlakunya banjir. Rumah bawah ataupun kolong yang terbuka ini juga membolehkan peredaran udara di bawah lantai. Saya akan berbincang tentang gaya seni bina rumah Melayu. Gaya seni bina rumah Melayu pula mempunyai berbagai ragam hias atau motif ukiran dan bentuk binaan yang mengikut pengaruh negeri-negeri Melayu dan pengaruh Nusantara seperti Indonesia dan selatan Thailand. Perbezaan gaya seni bina elemen pada rumah dapat menjelaskan asal-usul rumah tersebut seperti rumah bumbung panjang atau rumah Minangkabau biasanya terdapat pada rumah-rumah Melayu awal dan kini masih banyak terdapat di Melaka dan Negeri Sembilan. Rumah bumbung limas kemudiannya merupakan ciri seni bina yang popular dan terdapat hampir di seluruh perkampungan tradisional Malaysia. Selain dari bumbung limas, terdapat beberapa jenis rumah tradisional seperti rumah perabung lima, rumah potong perak, rumah kutai. Seni bina rumah Melayu bukan sahaja unik dengan bentuk dan teknologi binaan, malahan dapat mencerminkan budaya, falsafah hidup dan tamadun sesuatu bangsa. Setiap bentuk dan binaan mempunyai sebab dan maksud. Sebagai contoh, pembinaan rumah Melayu berpintu rendah bertujuan supaya setiap orang yang memasuki rumah akan menundukkan kepala bagi mengelakkannya terhantuk. Ia menjadi lambing kepada adab bersopan santun di samping sebagai tanda menghormati tuan rumah. Selain rumah kediaman, seni bina Melayu turut dizahirkan ke atas binaan-binaan lain seperti masjid, istana raja-raja, rumah wakaf dan seni bina makam atau pusara. Ciri-ciri seni bina tradisional Melayu dapat dilihat pada bangunan-bangunan lama yang masih kekal seperti Istana Kenangan di Perak, Istana Balai Besar di Kelantan, Masjid Tengkerak di Melaka dan sebagainya. Seni bina Melayu yang indah ini bukan saja unik, malahan memberi nilai estetika yang begitu tinggi dan seharusnya dipelihara untuk mengekalkan identiti bangsa. Baiklah, sekarang kita beralih kepada kemajuan teknologi dalam tamadun Melayu. Antara contoh kemajuan dalam bidang sains dan teknologi yang diikuti dan diwarisi sejak dari zaman dahulu ialah dalam bidang pertanian seperti teknologi pembajakan dan juga sistem saliran air yang digunakan dalam proses pengairan pertanian seperti penanaman padi dan sebagainya. Kita boleh lihat perkembangan ini sehingga ke hari ini dengan adanya peralatan yang digunakan dalam kehidupan seharian kita seperti peralatan untuk pertanian, contohnya seperti parang, sabit, cangkul dan sebagainya, digunakan pada zaman dulu atas tujuan untuk memudahkan kerja, digantikan dengan pelbagai rekaan mesin pertanian yang jauh lebih memudahkan petani sekaligus dapat meningkatkan produktiviti mereka sekarang. Masyarakat Melayu juga banyak menggunakan peralatan logam dalam kehidupan seharian, termasuk sebagai senjata yang berperan juga sebagai salah satu kemegahan dan juga kekuatan kerajaan pada masa itu. Mereka menggunakan teknik peleburan dari generasi sebelumnya seperti peleburan emas, tembaga, besi dan perak. Barangan seperti logam ini sangat mendapat permintaan yang tinggi, contohnya untuk peralatan mempertahankan diri seperti senjata, keris, tombak dan meriam, manakala untuk domestik pula seperti periuk, bekas air mawar, tempat sirih dan lain-lain. Kepulauan Melayu pernah menjadi pusat perdagangan yang terkenal di dunia. Hal ini demikian melibatkan banyak kerja seperti menyukat, menimbang, pertukaran mata wang, cukai dan sebagainya.
Masyarakat Melayu kebanyakannya mempunyai sistem pengukuran tersendiri yang digunakan dalam kehidupan seharian. Sistem pengukuran ini lebih berdasarkan kepada penggunaan alam sebagai asas pengukuran kerana eratnya hubungan mereka dengan alam persekitaran. Terdapat 3 contoh kategori peralatan yang digunakan dalam sains, ukuran timbangan dan sukatan. Contohnya, bagi unit ukuran, kebiasaannya digunakan pengukuran berdasarkan tangan iaitu jengkal, hasta dan depa. Unit ukuran ini digunakan untuk mengukur jarak atau keluasan dan lilitan sesuatu benda. Contoh yang kedua ialah unit timbangan. Unit ini menggunakan peralatan seperti mayam, sagar, dacing atau pikul untuk menimbang sesuatu barang yang diperlukan. Unit timbangan ini sering digunakan pada zaman dahulu untuk menimbang emas, perak, batu permata dan banyak lagi. Akhir sekali ialah unit sukatan yang seringkali digunakan dalam menyukat barang-barang keperluan seperti rempah ratus, beras, biji-bijian dan lain-lain lagi. Contoh peralatan yang digunakan untuk menyukat barang-barang ini ialah ling, cupak, gantang dan koyan. Penggunaan segala istilah ini bukan menunjukkan orang Melayu tidak mementingkan pengiraan atau pengukuran yang tepat, tetapi sebaliknya menunjukkan kepekaan mereka untuk mengaitkan alam persekitaran dengan kehidupan mereka. Dengan kata lain, mereka menggunakan istilah yang mudah untuk dipahami jika melibatkan hal-hal atau urusan pekerjaan yang dianggap tidak memerlukan pengiraan yang terlalu terperinci. Bunga dedap di atas para, anak dusun, pasang pelita, kalau tersilap, tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Dengan berakhirnya pembentangan slide sebentar tadi, maka kita telah berada di penghujung video. Terima kasih dan dengan lafaz Assalamualaikum, saya mengundurkan diri.